batu dengan gapo, ataupun semaya di tengah jalan, ataupun semaya tempat buai najis nak di jalan, tempat buai najis tak boleh jambai masalah, dan tempat menyembah berhala, dan setengah daripada makruh dalam semaya sembahyang pada tempat perhimpunan utah. Kita semaya tempat gapo, tempat perhimpunan utah murad tempat perhimpunan, yakni kita semaya tempat kane utah, atau tempat perhimpunan utah yakni tempat gapo, kane utah. Kalau kita misal kita utah tak ada, kalau kita misal kita semaya tempat kandai lembu, kandai kurba, kandai kambing gitu. Tak kita pergi semaya tempat perhimpunan utah yakni seperti tempat kita semaya dalam kandai lembu ataupun kandai kurba. Maka kita pergi semaya tempat kandai kurba kandai lembu, kandai kurba ni, ini nama kata makruh dan pejeratan ataupun semaya pada tempat perhimpunan bagi utah yakni dalam kandai utah, kandai lembu, kandai kurba ataupun pejeratan, sama ada dibungkarnya bukan pejeratan atau tiada. Pejeratan ni makna tempat orang semulai. Tempat orang semulai pejeratan ni makna dibuka pejeratan. Pejeratan ni kita tahu demo buka, misalnya tempat semulai. Semulai lembu dibuka ataupun tiada dibuka. Semaya tempat orang semulai. Semulai tak apalah, demo semulai tu darah-darah demo kambuh. Kalau tempat dibuka lagu mana tengok. Tempat buka ni makna tempat demo gali tubik dengan darah, tubik dengan gapo supaya buka kubur tu lah. Dan kita gali kubur, maka hak kubur sana ada dengan najis kalau baru-baru, ada dengan masalah kita kata lenai, ada dengan masalah kita daripada muka dia pecah, tangan dia pecah, tubik air danau, air darah, dan kamar kita nak semai situ tak boleh kerana najis tu. Tetapi jika dibukar tempat pejeratan, tempat semulai lembu, semulai utah sana tu deh, dibungkar, dibuka, dah kita korek tubik, di bawah ada dengan darah, ada dengan masalah najis, tak dapat tiada yakni pasti, di mana tak dapat tiada yakni pasti dengan dilapiknya. Misalnya kita atas sini pak demo semulai lembu, mulai utah. Ni pak semulai ni kita tahu ni pak semulai. Kamar dia semulai tu demo kambuh dah lah, dengan darah, dengan lemuk, dengan perut, dengan tahi pun demo kambuh dah. Tapi kita pergi buka, kita pergi gali tempat pejeratan, tempat gawa, tempat orang semulai tu. Kamar dia apabila kita pergi gali buka tu baik, kamar dia nak semaya tak boleh semaya malaikat dengan pelapik. Kalau kita tak lapik dan jika tiada, yakni tiada lapik tempat pejeratan, tempat kita semulai pun ni tak we tu baik bukan pada darah daripada nanau ataupun daripada tahi, daripada lemuk semua kuku apa ni dah. Kita buka patut tak ada pelapik. Dan jika tiada, yakni tiada di pelapik, maka tiada sah sembahyangnya. Sembahyang bagi seorang. Kalau ia semaya di tempat apa, tempat semulai. Tempat semulai tu dia mau bukakan. Dia mau buka ada dalil tu dengan darah ngapo itu ni, kita tak ada lapik gapo-gapo. Itu tak leh, tak sah semaya kerana najis situ semaya tak najis lah. Sebab tu kita kena tilik molek lah ibu bapa mau biasa royak semua supaya umur-umur kita kena perhati molek ke anak kita kecil tu, lebih-lebih lagi bagi kawan-kawan ibu tu. Najis anak anak hak beranak kalau umur setahun, tak apa lagi najis tu najis mukhaffafah. Kalau masalah kita kata kalau anak saat ni makan nasi, makan gapo, hak tu najis murabah, muwassitah, najis petengah pas najis mukhaffafah tu pada kita percikan dengan air tu percik perah sapu sekali, percik pula perah sapu sekali dengan kain lain-lain, sapu sekali mada dengan percik. Kalau misalnya najis muwassitah, yakni anak kita makan dah nasi, makan tu, makan ni, makan tepung ke gapo, hak ni nama najis, najasatun muwassitah. Hak ni tak mada dengan kita percik, kita kena wear dulu air najis baru kita cuah air menah di atas najis tu, bukan najis. Patut kita nak tengok molek lah di rumah-rumah kita, tempat kita nak ibadat tu kita kena sipai molek, cuci sikit, lepas tu pakai selipar ratik, jangan duk jalan kadang-kadang anak kita kecing bucu mana kita tahu gedak tu. Kena ingat sebab tu nak sepenuh ibadat ni kena jaga juga bab-bab tu ibu bapa tu, kena jaga juga tu bab kebersihan, bab jaga kesucian kita sendiri, anak gapo ni kena jaga benar-benar. Sebab tu salah satu kalau kita tak cuci lah rumah kita ni, semaya kita tak jadi khusyuk, tak jadi syok.
Tak jadi khusyuk dan lagi pula tak jadi kawa, tak jadi kita tak payah. Lepas tu dia kata dan dimakan lagi menegah. Ia menegah tu tulis luar. Ya lurah kita jatuh, bukan musannif jatuh tulis kita tobok ia jatuh tu. Dan dimakan lagi menegah. Menegah tu jadi titik tahga tu kita gibus selepas pada ming. La'ala sawab tulis luar tu la'ala sawab. Jaga kita ni tak boleh kita buat baik ni ibu apa ni. Kita ambil kalahkan khabar. Ini kita tak beradab dengan kita. Kalau kita buat lagu tu orang panggil kita tak dapat ilmu yang berkat. Cara kita ra'in kitab musannif, kitab ulama-ulama ni cara dia, kita kena tulis perah sini, kita tulis luar ni. Kalau cara tu saja la'ala sawab ataupun mudah-mudah yang betulnya lagu ni kena tulis luar. Jangan duk corang atas luar dia, jangan duk corang atas baris dia, jangan duk corang atas kitab dia. Ini kalau kita corang lagu tu bermakna kita tak beradab, tak berakhlak dengan tuai kita, maka kita tak dapat ilmu yang berkat. Tulis luar la'ala zahir la'ala sawab, mudah-mudah yang betul menegah. Baca itu. Dan dimakan lagi ibu bapa menegah ia seorang. Menegah ia seorang sembahyang pada kanisah. Apa kanisah? Yakni gereja. Kanisah for kita di sini jangan nak nampak mana gereja dah kan. Kalau kita pergi luar negeri, kalau kita pergi ke Istanbul ataupun kita pergi mana, kalau kita pergi ke gereja, nah kita pergi ke Istanbul ataupun kita pergi ke Europe, nah dia ada kanisah. Lepas tu banyak Raja Brunei dia beli kanisah hak mampu dah. Raja Brunei sebab tu negeri dia selamat ibu apa. Raja Brunei ni duk bayar duit api ke Masjid Madinah meroyak dah gitu. Duk bayar kepada Masjid Madinah setiap bulan duit api Masjid Madinah ngapa semua 12 juta sebulan. Tu Raja Brunei. Lepas tu Raja Brunei dia suka beli gereja-gereja di negeri Europe hak demo mampu dah. Negeri gereja saat ni tu mampu, tak ada orang pergi ibadat, tak ada orang pergi semaya, puak-puak Kristian tak ada pergi semaya dah. Dah. Maka gereja tu mati, tak ada orang nak cara tu email tak ada dah. Maka Raja Brunei dia beli gereja, dia paling jadi sejid. Mana kanisah yang ni tempat ibadat bagi folk Kristian. Maka folk Kristian ni ada baba dia. Baba dia tu orang panggil, kalau makan air baba dia saat ni tu kita orang panggil tak boleh buat apa dah. Sebab ada setengah orang kita pergi makan air baba bagi Kristian. Kalau orang pergi makan air baba dia tu, Quran hak ingat lupa Quran. Benda kita ingat la Islam dia akan lupa. Lepas tu ngapa semula payah ingat. Kalau orang pergi makan air fok dia, kemudian orang tu nak lupalah Quran. Nah, kemudian kanisah ni kalau kita pergi semaya dalam gereja bagi Kristian, ini salah satu daripada perkara yang ditegah dan makruh. Boleh pahala semaya, maya tu sah, tapi makruh kalau kita semaya dalam gereja. Patutlah gereja tu kalau mau duduk di Syam dulu hari Ahad. Kita duduk kawasan Baptuma. Baptuma tu ya fok Masihi saja, fok Kristian saja. Lepas tu golongan orang Islam tak banyak nak kawasan Baptuma. Dia negeri Arab dulu, dia situ dia ada 7 pintu. Ya orang Arab dulu ni dia suka duduk dalam kota Baptuma, pintu Baptuma, Babul Hadid, Babul Jabi, Babul Syarki. Babul Syarki ni tempat Nabi Isa turun di akhir zaman. Orang panggil Mi'zanah tu ataupun tiang menara tu, tiang menara kata alal qaulil masyhur, yakni Nabi Isa turun di akhir zaman. Kemudian di situ ya banyak folk Kristian. Kemudian kalau kita semaya tempat gereja, yakni pada kanisah, iaitu tempat ibadat, tempat persembahan bagi Yahudi. Tempat persembahan bagi Yahudi. Yahudi duduk semua supaya di Baitul Maqdis ada gereja dia. Atau bai'ah. Bai'ah ni kawan, iaitu tempat ibadat Nasara. Tempat ibadat Nasara, bai'ah. Tempat ibadat bagi orang Nasara, yakni dikatakan bai'ah. Dan pula kalau kita semaya kanisah bagi tempat ibadat Yahudi ataupun bai'ah tempat ibadat Nasara, atau duhuf Sami. Apa duhuf Sami? Yakni wa ataupun ketik bagi Sami. Sami tu apa ni luah kita? Bahasa Melayu kita tok ca dan tok teh. Bermula aja. Apa duhuf Sami? Yakni ketik, bahasa Sia panggil wa. Sami tu kena pada tok ca ataupun tok teh.
Tok Cha ni pasal dah cuk kuning. Asalnya orang panggil cuk kuning ni umat siapa dia? Cuba kembali kepada asal. Orang jadi Tok Cha ni asal umat siapa dia? Umat Nabi Musa alaihi salam. Umat Nabi Musa ya turut Nabi Musa saat ni tu nak pergi buat haji dan umrah. Apabila turut Nabi Musa saat itu, jadi tengah-tengah jalan jadi tinggal. Ya tak turut Musa takut nak pergi dulu, fakmu nak turut belakang turut. Tiba-tiba fak ni tertinggal daripada Nabi Musa. Hak gi sekali Nabi Musa pakai kain ihram dah, tapi kain ihram putih. Tapi kempulai hak turut Nabi Musa gi becek Nabi Musa. Apabila Musa gi sapa sana dulu, dia tak sapa, tertinggal. Sebab tu dia akan tukar pakai yang putih gi jadi kuning. Pakaikan selendang kuning, pakai kain kuning. Ini asal umat daripada Nabi Musa. Duhuf Sami, apa duhuf? Yakni ketik ataupun wak bagi Sami, yakni bagi Tok Cha. Tok Cha ni ya ibadat kuat, dia amalan tapa ya kuat. Sebab tu orang panggil fok ya jadi. Sebab tu kali ya wak gapo-gapo lek Tuhan nak jadi, sebab ya amalan tapa ya kuat ada fok kita lagi. Ada tapa satu bukit dia jaya nak pocok dera atas tu lagi. Tengok kau bayu kan, kau pimah mau baju cabai tiga ni dia jaya tapo dia nak pocok nah dero ya tah tu. Makna dia jaya dalam ibadat tapo dia. Kemudian ibadat tapo ni orang panggil fa'abid. Kalau bahasa Melayu kita panggil abid, bahasa Sia dia panggil fa' sami, fa' Tok Cha nak tapo. Kalau fa' kita panggil abid. Abid ni orang panggil satu rajul yang ibadat di celah-celah bukit panggil syi'bun minasy'ab, yakni satu apa? Satu bongo ataupun satu bucu daripada bucu bukit. Ada duk tapo situ, patut amalan tapo makan beretih dah kan. Makan beretih cuti sehari, 3 ti sehari. Beretih tu sepuluh padi goreng. Patut makan, tak makan dah nasi. Tak makan dah, patut makan beretih dengan makan zikir. La ilaha illallah. Boleh duk tak? Kalau dia sobat, kalau dia dia boleh duduk. Kerana malaikat tak makan nasi ni. Malaikat tak ada makan roti canai pun kita ni, tak ada makan salapau, tak ada makan pun apa, burger pun kita. Tapi kenyir malaikat, kenyir. Subhanallah, subhanallah. Tapi kita Allah Ta'ala beradab kita dengan makan, kenyir dengan makan. Tapi kalau orang nak ubah sikit daripada hawa nafsu manusia, sebab tu nak besar dalam ibadat. Learning kita ada alam mana ni? Ni alam manusia, orang panggil alamul insan. Alam manusia. Kemudian hari lah ni duk alam manusia. Tapi apabila seorang dia beribadat jadi abid, ibadat dia dengan zikir, dengan tasbih dia, dengan subhanallah dia apa itu ni, dia naik tangga, dia naik perah sikit, dia naik tinggi sikit. Bahasa nak naik bahasa nambung alam lain dah. Hak tu bukan alam manusia. Alam manusia asal apa kita duduk ni kecek bohong, kecek buah atas pala geran ni alam manusia. Boyak zikir sikit jadi ambil zikir tarekat ya terima. Allah la ilaha illallah. Tapi hak nak la ilaha illallah tu afdal zikri. La ilaha illallah. Ya naik sikit. Bo naik saat ni tu duk muamma wa amma. Nampak fok cuk putih mari cari dia. Hang nak beringat dah. Nampak cahaya putih mari royak dia. Ada setengah tu kata halau putih mari hajak buat kahwin. Hak mari telefon gomo. Babo, amo dok sakit lama dia kata, tapi dok sakit-sakit ni mari halau putih hajak amo saat ni tu, dia nak tolong amo dalam sakit tema. Dia kata boleh ke dak kita bersahabat dengan dia, mung nak kira molek. Halau putih tu nak tipu mungkin lagu mana? Mungkin kira molek. Sebab tu di dalam amalan kita, di dalam alam insan, alam manusia nak naik kepada alam jin, situ banyak bisikan-bisikan daripada jin dan pula syaitan. Kadang-kadang cuk putih mari cari, cahaya putih mari cari. Cahaya putih tu kena kepada jin ke kena pada malaikat, kena ada siapa? Dah kira molek dah. Kalau kena jin, akhir-akhir kaheret kita selerak di tengah-tengah jalan. Sebab tu nak kepada guru mursyid. Apa guru mursyid? Guru yang akan pimpin kita daripada alam jin tu naik mari pada satu alam lagi, nama alam malakut, yakni alam malaikat-malaikat. Ni kena beringat. Takut duduk di alam jin rasa kena cakap wali apa mari duduk dengan kita ni. Wali apa nama-nama jadi wala. Nak beringat. Alam jin tu banyak bisik, banyak tipu daya, banyak macam-macam.
Tu gaya hak ibadat sikit tu. Nak lepas tu kena ada guru lah, tinggi sikit guru piping tu. Heret kita daripada kita tergelarkan di dalam alam jin naik pada alam malaikat tu kena pada guru tu. Dah. Makruh kita semaya di kawa, di kanisah, di bai'ah ataupun di duhur sami. Maka sekalian barang yang tersebut daripada semaya, pada kanisah, pada bai'ah, pada duhur sani, itu makruh sembahyang. Kalau kita semai situ sah tak? Sah, tapi orang panggil makruh padanya. Pada yang tiga, daripada kanisah, daripada bai'ah, daripada duhub itu. Ada pun sunat yang di gereja, habis makruh. Ada pun sunat yang dikerja kemudian daripada semaya, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dan sudah Nabi daripada sembahyang menyapu dengan tangannya, tangan Nabi yang mulia di atas kepalanya, kepala Nabi yang mulia, dan dibaca nyonya Nabi. Apabila Nabi sani sudah semaya, tengok ni Nabi tak ada akik punggung selalu dak ni, Nabi baca moga-moga ni semua ni. Dah. Gapo Nabi baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib. Nak azhib tu bukan azhab tu. Azhib. Bagi hak kena azhib. Anni bukan azhab tu fi'il amr daripada yazhabu. Zahaba yazhabu fi'il amr daripada tadhhab, maka fi'il amr bunyi idhhab. Kalau masalah fi'il amr ni azhib, orang panggil fi'il ketika ni orang panggil fi'il datang di atas wazn ba'if'al ataupun ba'if'al. Azhaba yuzibu, datang apa tuzhib, bunyinya azhib. Nak azhib baca dah. Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Wahai Allah, minta engkau menghilangkan. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Wahai Allah, minta menghilanglah, memperhilang daripada aku ni akan duka cita dan rusing yang berasa rusing, berasa duka cita. Minta mung saat ni tu dah hilang. Misalnya ni sudah baca dah. Assalamualaikum, misalnya belah kanan. Assalamualaikum, misalnya belah kiri. Baca dah Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Hey Allah, minta menghilanglah duka cita di dalam hatiku, rusinglah hatiku, minta menghilang ya Allah. Sapu ni salah sapu semua dah benda-benda duka cita tu. Askat tu dekat dia kata wallahu a'lam.